Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Mardiah dari kelas 4 UM akan membentangkan tentang keunggulan Imam Syafi'i. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Sa'id dengan gelaran Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Bidang beliau ialah fiqah dan idea utama beliau ialah mazhab Syafi'i. Riwayat hidup Imam Syafi'i ialah, nama sebenar Imam Syafi'i rahimahullah ialah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin As-Sa'id bin Ubay bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di wilayah Gaza, Palestin pada zaman pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah di Baghdad, khalifah Bani Abbasiyah yang kedua. Mengenai tahun kelahirannya, para ahli sejarah sepakat bahawa beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Beliau berketurunan Arab Quraisy. Di tahun ini juga wafatnya seorang ulama yang bernama Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i berketurunan Arab Quraisy. Ibu bapa beliau berasal dari Mekah Al-Mukarramah. Kebanyakan tokoh sejarah menyatakan beliau mempunyai nasab keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui moyang baginda iaitu Abdul Manaf. Menurut riwayat, bapa beliau telah pun meninggal dunia ketika beliau masih kecil iaitu berumur 2 tahun. Terdapat juga riwayat lain yang menyatakan ketika beliau masih lagi di dalam kandungan ibunya. Beliau telah dilahirkan di rumah kerabatnya di negeri Gaza, Palestin. Menurut sebahagian riwayat, ibu beliau membawa beliau kembali ke Mekah ketika berumur 10 tahun. Imam Syafi'i wafat di Mesir ketika berumur 54 tahun pada tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Terdapat banyak sumbangan yang telah beliau lakukan, antaranya diriwayatkan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i telah menulis lebih kurang 113 buah kitab, contohnya seperti Ikhtilaf Al-Hadis dan Al-Musnad. Yang kedua, digelar sebagai bapa usul fiqh kerana orang pertama menulis buku dalam bidang usul fiqh melalui kitabnya, iaitu Al-Risalah. Dan yang ketiga, tokoh pembaharuan agama Mujaddid abad yang kedua Hijrah. Satu kisah menarik tentang Imam Syafi'i ialah pada suatu hari, Imam Syafi'i menziarahi Imam Ahmad bin Hanbal di rumahnya. Imam Ahmad memiliki seorang anak perempuan yang solehah. Puteri kecil yang solehah ini berasa amat teruja apabila mengetahui bahawa seorang ulama besar dan terkenal akan bermalam di rumah mereka. Beliau sering mendengar ayahnya, Imam Ahmad, memuji-muji kehebatan Imam Syafi'i. Setibanya Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad, beliau telah dijamu dengan hidangan makan malam. Imam Syafi'i makan dengan begitu banyak. Apabila tiba waktu tidur, Imam Syafi'i terus baring dan tidak bergerak. Puteri kecil dan solehah ini memerhatikan gerak-geri beliau. Anak solehah ini melihat ayahnya, Imam Ahmad, bangun pada waktu malam untuk solat tahajud, membaca zikir dan sebagainya. Namun, beliau melihat Imam Syafi'i hanya baring di pembaringannya dan langsung tidak bangun untuk qiyamul lail. Puteri solehah ini bertambah hairan apabila melihat Imam Syafi'i bangun dan terus solat subuh bersama mereka tanpa mengambil wuduk. Usai solat, si anak bertemu dengan ayahnya dan meluahkan kehairanannya terhadap perbuatan Imam Syafi'i yang sering dipuji oleh ayahnya itu. Untuk mendapatkan penjelasan, Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i dan menyampaikan segala pertanyaan puterinya itu. Lalu Imam Syafi'i menjelaskan, berkenaan saya makan banyak ketika hidangan makan malam tadi kerana saya tahu bahawa segala makanan yang terdapat di rumah ini datang daripada hasil yang halal dan makanan orang yang pemurah akan menjadi syifa iaitu penyembuh, manakala makanan orang yang bakir akan membawa penyakit. Jadi saya makan makanan tuan dengan banyak dengan niat mendapatkan syifa. Berkenaan saya tidak bangun qiyamul lail kerana malam tadi ketika saya merebahkan jasad di pembaringan, saya terfikir beberapa masalah dan hukum fiqh. Saya seolah-olah melihat semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis terpapar di hadapan mata saya. Ketika itu, Allah SWT membuka kefahaman kepada saya dan saya berjaya menyelesaikan 72 masalah fiqh. Berkenaan saya tidak mengambil wuduk ketika solat subuh kerana saya langsung tidak tidur pada malam tadi. Mulai saat saya merebahkan jasad saya di pembaringan, fikiran saya terus mula memikirkan permasalahan fiqh tersebut sehingga azan subuh. Oleh itu, saya solat subuh menggunakan wuduk solat isyak semalam. Setelah Imam Syafi'i bereda, Imam Ahmad pun menjelaskan segala perkara tersebut kepada puterinya sambil berkata, amalan Imam Syafi'i pada malam tadi lebih baik daripada amalanmu dan ayahmu.
Seandainya saya hidup sezaman dengan Imam Syafi'i, saya akan menuntut ilmu dengan beliau. Selain itu, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk mengikut semua perkara beliau amalkan dan mencontohi sikap beliau. Contohnya, beliau tidak senang terpengaruh dengan persekitaran beliau dan beliau juga mempunyai prinsip yang dipegang teguh. Terdapat 3 iktibar yang kita peroleh daripada kisah Imam Syafi'i. Yang pertama, kita hendaklah menjaga adab terhadap para guru agar ilmu diperoleh itu berkat. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa bersikap rendah diri supaya dihormati oleh masyarakat. Dan yang ketiga, kita hendaklah sentiasa mempunyai kesungguhan yang tinggi dalam menuntut ilmu kerana menuntut ilmu bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.